Assalamualaikum dan halo Zaistri. So anda bersama dengan saya sekali lagi, Zairul Asmawi aka Bro Zais, membincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So kebiasaan memang saya akan bercakap tentang dunia pemotoran lah. Cuma hari ini saya nak cakap pasal dunia di sebalik pemotoran, yang mana baru ni saya duduk minum-minum dengan kawan lah kan. Waktu berbuka sehari sebelum PKP dekat KL Selangor ni, yang mana daripada kita orang minum-minum tu, saya dapat satu story yang saya rasa berbaloi untuk saya share dengan korang. Sebab apa? Cerita dia adalah bagaimana seorang mak rempit mak rempit lah saya senang kata. Dia ni orang kata nekat dalam diri dia untuk berjaya. Selepas dia kena kutuk secara berhadapan dengan seorang pakcik, yang mana pakcik itu dia bagi tahu macam inilah anak muda zaman sekarang, duduk main game tak ada faedah, start motor merempit pun tak ada faedah, exhaust bunyi bising menyakitkan hati orang, tak ada fungsi langsung dia orang ni hidup. So keluarlah perkataan yang macam tu kan. So saya pun tak sangka macam mana pakcik tu boleh begitu lantang sekali menyuarakan apa yang dia nak cakap depan mak rempit tu lah, mamat tu. So selepas pada berada ni dengar luahan pakcik tu, dia terasa tersentak lah. Dan benda tu jadi turning point. Orang kata dah tiba waktu dia, aku nak buktikan dekat pakcik ni yang aku boleh berjaya. So selepas dah kena kutuk secara berhadapan lah kan, orang kata bukanlah kena maki, tapi kata-kata tu betul-betul orang kata terjelepuk lah atas dahi brother tu kan. So apa yang saya nampak perubahan dalam kehidupan brother tu, yang mana kalau sebelum ni dia sukalah orang kata melepak-melepak kosong, sekarang dia dah kurangkan benda-benda macam tu. Konvoi sebelum ni selalulah join konvoi kawan-kawan kan, sekarang ni dia dah kurangkan dah. Okey, lepas tu dia allocate kan waktu-waktu yang sebelum ni join konvoi apa semua tu, dia luangkan masa tu untuk dia mempermantapkan dia punya financial dia. Apa yang dia buat adalah dia buat side income. Okey, brother ni dia bekerja dekat satu mall. Okey, sebagai inilah jual-jual lah kan. Maknanya kalau ada orang nak beli barang elektronik, dia akan consult lah. Maknanya okey abang nak beli peti ais. Okey, abang nak peti ais yang macam mana? Okey, bagi tahu spek apa abang nak, saya akan suggest beberapa model yang sesuai. So itulah antara kerja dia. Tapi dia pun tahu memandangkan kerja yang macam tu, yalah income pun cantik, boleh dapat lah orang kata 2,000 bawa 3,000. Tak adalah banyak sangat, tapi orang kata okey lah kan. Cuma dia kata angka ni tak cukup sebenarnya, tak cukup. Sebab dia kata kalau boleh aku nak touch 5,000. Okey, so pada saya, pada peringkat umur dia 5,000 tu agak besar lah, agak besar. Sebab kebanyakan orang-orang yang bekerja dalam Malaysia ataupun kita tengok dalam KL lah khususnya, 5,000 ni bukan satu angka yang senang-senang nak dapat. Lepasan degree, lepasan master pun kadang-kadang apply kerja 3,500 aja pun paling mahal. Lepasan degree dapat pun dalam 2,600, 2,700 saja. So dia nak dapat 5,000. So pada saya, macam mana dia nak buat? So peluang sentiasa ada, cuma which one yang dia akan grab? Peluang mana yang dia akan gunakan untuk dia capai dia punya goal tu? So selepas pada tu, saya tengok dia banyak luangkan masa habis pada kerja. Okey, dia akan rehat sekejap and then dia akan kayuh. So saya suka sebut kayuh lah, yang mana dia akan buat job hantar barang, hantar makanan, hantar macam-macam lah, dokumen ke apa kan. So yelah, kita pun tahu dekat dalam Malaysia ni ada banyak orang kata platform untuk kita buat side income, hantar barang ni, hantar makanan. So macam-macam. So dia register salah satu daripada yang banyak tu, dan dia buat secara konsisten. Tak banyak pun, dalam satu hari dia dapat 2 jam, 3 jam pun dah cukup.
So, apa yang cantiknya adalah dia buat macam tu, perbelanjaan kehidupan dia. Kalau setakat dia nak makan, dia nak isi minyak, dia nak bayar sewa, dia hanya guna duit daripada side income tu sahaja. So dia dapat generate lingkungan 1,500 sebulan daripada side income tu, dan dia dapat settlekan lah sewa, komitmen sikit-sikit, duit makan. So duit gaji dia ambil solid duit gaji dalam 2-3 ribu tu, dia simpan tiap bulan. Okay, so itu yang saya nampak memang menarik lah kan, apa yang dia buat. Dan yalah, sebelum ni pun dia ada cuba untuk buat bisnes. Tapi yalah, bisnes ni orang kata risiko dia tinggi. Kalau kita tak betul-betul buat research pasal benda yang kita nak buat, kita sebenarnya macam mempertaruhkan kehidupan kita lah. Sama ada bisnes tu berjaya, kita akan jadi kaya lah, atau kalau bisnes tu collapse, kita akan menanggung hutang yang banyak lah. Sebab tak semua bisnes orang kata modalnya kecil, dan kebanyakan bisnes modal besar. Contoh macam kalau kita nak buat bisnes jual barang bandel ke, dan apa lagi, nak jual ikan laga ke kan, at least kita kena ada modal lah kalau kita nak nampak profit margin tiap-tiap bulan tu cantik. So dia ni antara orang yang tercedok lah. So orang kata bila dah tercedok, tercelepok lagi, dia adalah hutang dan sebagainya. Tapi hasil daripada apa yang dia buat tu, dia kerja, dia buat side income, dia menyimpan tiap-tiap bulan secara konsisten. Even hari cuti dia pun, seminggu dia akan dapat cuti lah dalam satu hari, dia akan buatlah side income itu dalam setengah hari. Orang kata dia kata dia buat jugalah, tapi dia tetap rehat juga selepas pada tu. So dia konsisten, dan saya tengok dalam tempoh 2 tahun lebih lah kan, dia berjaya settlekan hutang-hutang jahat dia. Ini yang menarik. So hidup dia sekarang ni dah tak ada komitmen yang jahat-jahat, komitmen yang santai-santai. Dia ada saving yang pada saya agak cantik lah kan. Lepas tu kehidupan dia lagi selesa, dan disebabkan hasil kerja keras dia selama ni, dia dah pun beli rumah. Jarang orang muda dah beli rumah. Memang orang kata jarang lah. Sebab banyak juga dekat luar sana saya tengok orang ni dia muda lagi dan dia beli rumah, dan kadang-kadang benda tu tak sustain lama pun, dia terpaksa jual balik atas faktor komitmen tinggi dan sebagainya. Tiba-tiba gaji turun, diturunkan pangkat ataupun ditukarkan ke departmen yang lain. So efek daripada yang itu tak boleh sustain komitmen bayar rumah dan sebagainya. Tapi kisah brother ni, dia boleh sustain bayar dan tak ada apa masalah langsung. So dekat situ saya nampak daripada seorang mak rempit yang orang kata memang betul-betul rempit lah jiwa dia kan, segala-galanya motor. Sekejap-kejap nak usik blok, kejap-kejap nak tukar sport rim, macam-macam lah, nak tukar cover set. Jumpa brother ni nak swap itu, swap ini. Okay, benda tu tak salah pun, benda tu hobi. Cuma pada ketika saya tengok dia tu, benda hobi dia tu dah jadi berlebihan. Ibarat macam dia bekerja untuk mempercantikkan motor dia. Okey, bila sekarang ni selepas dia dapat kata-kata hinaan kata-kata hinaan lah kan, teguran daripada pakcik tu, so dia mula berubah dan dia dah mula nampak kehidupan ni untuk long term. Dia dah mula fikir kalau dah ada jodoh boleh terus kahwin, tapi kalau belum ada jodoh pun tak ada masalah, duit aku simpan. Dia macam tu. Rumah dah beli, kereta dah ada. Siap kereta tu boleh bagi mak bapak pakai lagi kan, sebab yalah dah terbiasa guna motor, so dia akan guna motor lah. So kat situ saya nampak macam mana perubahan. So kalau kita rasa macam mak rempit kan, tak ada masa depan, ini apa yang orang luar cakap lah. Orang luar bila dia nampak mak rempit tengah berlumba atas highway, tengah fly, memang dia akan macam budak-budak ni tak ada masa depan. Sebenarnya bukan nak kata dia orang tak ada masa depan, belum sampai seru, tapi benda tu tetap tak bagus juga.
Saya tak menyokong korang fly ni. Nak pergi konvoi lah elok-elok. Buat apa nak fly? Sebab bila fly jatuh bukan korang je masalah, pengguna jalan raya yang lain pun jadi masalah juga. Jadi saya memang tak sokong benda-benda ni. Cuma kat situ saya nampak, kalaupun orang tu orang biasa, dia tetap juga boleh berubah. Cuma kena ada satu nekat. Nekat. Orang kata nekat yang betul-betul aku nak berubah. Pakcik itu dah bagi kata-kata nista pada aku. So benda yang dia cakap tu betul. Pakcik tu cakap benda betul dan dia panas. Cuma dia ambil kepanasan dia tu untuk berubah ke arah yang lebih baik. Okey, ada dekat luar sana ni orang-orang kebanyakan lah kan, bila dia dapat kata-kata nista yang macam tu, dia orang tak ambil positif. Dia tak ambil, orang kata the whole picture. Dia cuma ambil surface, yang mana terus je kepala otak dia fikir nak maki balik pakcik. Kebanyakan lah orang lah kan. So that's why kehidupan dia orang tu setakat-setakat itu je. Dan bila kita tengok untuk jangka masa panjang, memang akan wujud satu perkataan yang saya sendiri pun agak takut iaitu penyesalan. Biasa kan kita jumpa otai-otai yang main motor hardcore lah kan, daripada muda sampailah sekarang ni umur dah 50 lebih. Bila sembang-sembang dengan dia orang akan cakap apa? Dia orang akan cakap, main motor ni berpada-pada. Kalau lebih-lebih kau akan jadi macam aku. Apa pun tak ada. Macam tu. Maknanya apa tau? Kalau tak berubah dari awal, memang hidup kita happy sampai tua. Tapi happy kita pada luaran sahaja. Kita tak tahu sebenarnya happy kita tu sampai tak dekat family kita. Sebab kita one day kita akan kahwin, kita akan ada anak isteri, kita akan ada satu keluarga yang besar, dan kemampuan kita untuk generate income pada ketika kita dah umur 40, 50-an tu kan, memang memberi impact, memberi kesan terhadap kebahagiaan keluarga lah, institusi kekeluargaan tu. Tu dia ayatku malam ni. So dekat situlah perkongsian dia. Saya nampak semua orang boleh berubah. Yang penting memang betul-betul nak berubah. Sama ada orang kata hidayah tu datang daripada apa yang dia nampak ataupun apa yang dia dengar. Macam kes brother tadi tu, daripada mak rempit lah kan, sekarang ni dah jadi pada saya manusia yang berguna lah. Bukan nak kata mak rempit tu tak berguna, tapi kalau mengutamakan dunia mak rempit dalam kehidupan, dunia rempit ni kita utamakan dalam kehidupan, rugilah, rugi. Memang sangat-sangat rugi lah sebenarnya. Okay, simple je sharing saya untuk kali ni. So saya harap apa yang saya kongsikan dapat memberi manfaat lah kepada anda. Dan andai kata korang rasa benda yang saya share ni bermanfaat, saya minta respon anda untuk klik like untuk video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng. Dan suarakan pendapat anda di ruang komen. Saya sedia untuk membaca. Dan kalau ada apa yang perlu kita ulas selanjutnya daripada apa yang korang komen, kita akan usahakan. So jumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Bye-bye.